Hai, nama saya Muhammad Alif bin Zaini, pendaftaran 17 DKA 20F 2014. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nisha Karina Muhammad Saad. Nombor pendaftaran 17 DKA 20F 2010. Hai, nama saya Sandriana Perpermol Gedas. Nombor pendaftaran saya 17 DKA 20F 2016. Bye. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Kamarina binti Abu Mansur. Nombor pendaftaran 17 DKA 20F 2012. Video ini kami akan membentangkan mata pelajaran penghayatan dan peradaban kod NPU 10032 mengenai teori-teori etika dan peradaban. Jadi, mari kita saksikan teori-teori tersebut. Tahukah anda apakah maksud etika dan peradaban? Etika merupakan satu prinsip tingkah laku individu yang diterima dari segi moral. Ini juga merupakan kepercayaan peribadi seseorang individu tentang kelakuan yang baik. Manakala adab pula, budi pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Terdapat 5 teori utama dalam prinsip etika dan peradaban. Yang pertama, undang-undang abadi. Yang kedua, teori etika klasik teleologi. Yang ketiga, teori etika klasik deontologi universalism. Yang keempat, teori keadilan teragih. Dan yang kelima, teori kebebasan peribadi. Jadi, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan oleh 5 teori tersebut. Di sini saya akan menerangkan mengenai undang-undang abadi atau dikenali sebagai undang-undang semula jadi, iaitu berdasarkan kitab suci, di mana pemimpin agama lebih berdasarkan kitab suci berbanding pertimbangan logik. Adakah ada kesilapan dalam undang-undang abadi? Jawapannya tiada. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai tafsiran yang boleh ditimbulkan melalui undang-undang ini. Seterusnya, setiap agama menyediakan piawaian moral yang berbeza mengikut kumpulan berlainan dan ramai antara mereka mematuhi peraturan tersebut dalam kehidupan seharian. Seterusnya, peraturan keemasan yang tampak mudah, elegan dan wajar sebagai panduan hidup, tetapi ia tidak boleh diaplikasikan secara universal pada setiap masa. Seterusnya, teori etika klasik teleological berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud hasil atau keputusan. Teori utilitarianism adalah berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Yang pertama, individu patut melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kebaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Yang kedua, sesuatu perlakuan itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh. Contohnya, mendera dengan keras orang yang melakukan kesalahan yang mengelakkan kekacauan, kerugian, kerosakan, kejahatan atau kecelakaan yang besar. Antara kegagalan utilitarianism, yang pertama, kebaikan terbanyak dan golongan terbanyak. Yang kedua, mustahil untuk mengimbangi faedah kedua-dua pihak. Yang ketiga, sesetengah tindakan sememangnya salah. Seterusnya, theoregonism adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah betul jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Selain itu, teori etika klasik deontologi universalisme. Teori etika klasik deontologi universalisme berasal daripada bahasa Greek iaitu tugas atau kewajipan seseorang individu. Pendekatan ini berlawanan dengan teori teologi. Niat peribadi menjadi tugas atau kewajipan jika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Tugas utama melayan orang lain merupakan matlamat tersendiri yang berharga, bermaruah, dihormati dan bukan ala bersifat izani. Kekurangan teori etika klasik deontologi universalisme ialah tidak mempunyai keutamaan darjah dan suka melayani orang lain sebagai matlamat dan bukan sebagai alat sepanjang masa. Teori keadilan teragih. Teori ini diutarakan oleh John Rawls. Ia berasaskan kepada keutamaan satu nilai tunggal secara eksplisit atau keadilan. Keadilan dirasakan sebagai sifat kebaikan pertama institusi sosial seperti mana kebenaran adalah sifat kebaikan pertama bagi sistem pemikiran. John Rawls, 1971, mencadangkan bahawa masyarakat dan institusi-institusi yang terdapat di dalamnya
boleh dijelaskan melalui dua elemen berikut, iaitu elemen kerjasama dan konflik. Kerjasama menerangkan di mana kerjasama timbul kerana individu tahu bahawa usaha bersama akan menjadikan lebih banyak faedah berbanding usaha berseorangan. Di mana konflik ialah tidak dapat dielakkan kerana kebiasaannya manusia mementingkan keadilan dalam membahagikan faedah-faedah yang boleh didapati. Setiap orang lebih suka bahagian faedah yang lebih besar berbanding faedah yang kurang menguntungkan kepada diri mereka sendiri. Konsep ketidaksamarataan bersyarat di mana perbezaan faedah dijustifikasikan. Perbezaan faedah yang telah dijustifikasikan yang dihasilkan adalah seimbang untuk semua, terutama kepada golongan paling kekurangan. Seterusnya, teori kebebasan peribadi. Sistem ini merupakan satu nilai tunggal berbanding suatu prinsip iaitu kebebasan. Pada teori ini, ia menunjukkan bahawa kebebasan itu adalah suatu keutamaan kepada masyarakat. Masyarakat ialah penyatuan individu untuk bekerjasama mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti pertukaran barang atau pertukaran hadiah. Prinsip pembahagian terbahagi kepada 5, iaitu pembahagian sama rata, usaha, kecekapan berdasarkan keperluan dan sumbangan. Sekian dari kami, kumpulan 2. Terima kasih.